siapa yang ada boleh tahu apa yang akan berlaku esok? Betul ke tidak? Tapi Tuhan tahu tak apa yang akan berlaku esok? Masa depan. Tahu kan? Maksudnya apa? Tuhan tidak terikat kepada masa. Dia tak terikat kepada ruang, tak terikat kepada jisim. Yang keempat, rasa-rasa Tuhan dia ada keperluan tak? Perlu cahaya matahari untuk hidup tak? Perlu udara untuk hidup tak? Perlu makan minum untuk hidup? Fitrah cakap apa? Tak perlu, betul? Empat. Dan kelima, Tuhan yang sebenar rasa-rasa dia perlu rehat dan tidur tak? Kita perlu rehat tidur, Tuhan perlu rehat dan tidur. Dia kata tak perlu. Betul? So 5 perkara ini ulang baliklah. Yang pertama, kekal abadi. Kedua, tak ada permulaan, tak ada akhir. Ketiga, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Keempat, tidak bergantung kepada apa-apa. Yang kelima, tidak rehat dan tidak tidur. Nampaknya 5 perkara ini, kalau dia setuju 5 perkara ini, cakap dengan dia, saya pun setuju. Kalau siapa-siapa mau jadi Tuhan, inilah syarat yang minimum. Dia mesti mau ada ciri-ciri ini. Kalau tak ada, dia tak layak jadi Tuhan. Setuju tak? Kalau ada masa, saya akan letak semua nama Tuhan-Tuhan yang dalam pasaran yang orang sembah. Saya letak nama-nama semua, siap letak lagi. Nama dia apa, lahir bila, mati bila. Faham tak? Lepas tu saya tanya dia, tunjukkan saya mana satu dalam gambar ini Tuhan-Tuhan yang orang sembah dalam pasaran ini yang mempunyai 5 ciri ini. Bagi satu saja, jangan banyak. Kamu banyak, satu saja. Rasa-rasa apa jawapan kita dapat? Dia akan kata tak ada. Bila dia kata tak ada, sebenarnya dia sudah lafaz la ilaha. Dia sudah kata apa? Semua Tuhan yang di sini tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan ini, yang 5 perkara ini. Sebenarnya dia sudah menolak semua Tuhan dalam pasaran. Dan saya akan tanya dia, kalau Tuhan ada ciri-ciri ini macam mana? Memang dia akan kata, kalau ada Tuhan ini, ada 5 ciri ini, maka inilah Tuhan yang saya akan sembah. Sebab dia setuju tadi kan? Kalau setuju, minta dia baca surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255. Dan kalau kita baca ayat ini, ayat kursi sebenarnya, kalau dia baca ayat ini, dia akan dapat lihat semua 5 ciri itu ada dalam ayat itu. Maka kalau diterima, dia sudah lafaz la ilaha illallah. Tiada Tuhan layak disembah, tiada Tuhan mempunyai ciri-ciri ketuhanan ini melainkan Allah. Maka kita cakap dengan acong-acong, welcome to Islam. Kamu telah lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita boleh ajar dia begitu, la ilaha illallah. Kita cakap dengan dia. Maksudnya bila dia faham 5 perkara itu, selepas itu dia tak akan sembah apa-apa yang tidak ada 5 ciri ini. Sebab fitrah dia beritahu Tuhan sebenarnya mesti ada ciri-ciri ini. Jadi tak dakwah ni sekarang? Halo, saya memperkenalkan Allah kepada dia. Dengan apa? Mengenali ciri-ciri Allah. Faham ke ni? So Islam ni pertama mengenali Allah. Bezakan Allah dengan ciptaan Allah. Kalau kita boleh bezakan, maka kita akan abdikan diri kepada pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang paling penting kita nak dakwah. Boleh lagi? Nak dengar berat punya ke ringan punya? Saya tengok orang tua-tua. Macam mana? Semua pandang saya macam satu macam. Tak tahu gembira ke tak gembira, saya tak tahu. Memang saya cakap berat sikit kot. Okey, dia begini. Kadang-kadang kita nak berdakwah. Sebab tu saya kata, kalau kita nak berdakwah, kita kena belajar. Sebab nak berdakwah ni, pertama ilmu. Kedua, kena tahu tekniknya. Bila kita berhujah dengan non-Muslim, ada satu perkara yang penting. Kita kena bagi kawan non-Muslim kita tahu tentang diri kita. Bahawa kita adalah orang yang very open-minded. Kita orang yang terbuka untuk perbincangan. Terbuka untuk berbincang tentang isu tentang agama. Dan boleh terima kritikan. Boleh hujah. Orang non-Muslim kalau dia tahu kita begini, dia sangat selesa nak kawan dengan kita, selesa nak hujah dengan kita. Maka peluanglah berdakwah tu mula lagi lama lagi banyak.
Boleh ke? Okey, macam ni. Ada satu teknik yang kita boleh gunakan bila kita jumpa orang yang baru jumpa atau lama tak jumpa. Bila jumpa dia, non-Muslim, apa kita buat biasanya? Perkara pertama, kalau saya, soalan yang pertama, "Hi sir, nice meeting you. Where are you from?" Where are you from? Dia akan kata mana-mana, tak pedulilah. Kalau di luar, foreigner pun tak apa. Kalau contohnya dia kata I'm from Italy for example, jawapan kita apa? Apa nama dia cakap, apa negara pun jawapan apa? Beautiful country. Kalau kita pergi luar negara, orang tanya kita, "Where are you from?" "Malaysia." "Oh, it's a beautiful country." You suka ke tak suka? So apa-apa negara pun beautiful country. Peduli dia apa negara. Lepas dia akan tanya kita, "You been to Italy?" No. I know Italy through soccer, football. When I watch Italian football, I get to know Italy. And I discover that they have a very nice culture. Very, cakap lah apa cakap. Allah, the old buildings dan sebagainya. So kita akan mengenali negaranya melalui, ataupun kita belajar geografi, kita belajar, ataupun kita tengok cerita-cerita Itali dan sebagainya. So kita kenal negaranya. Ataupun kita jumpa orang di sini, Malaysia. "Where are you from, sir?" Dia kata, "I'm from Terengganu." Dia kata, "Daripada Terengganu." Cakap ni apa? Interesting state. Negeri yang sangat interesting. Jangan cakap cantik lah, sebab mungkin dia kurang cantik, tapi dia interesting. Kenapa? Bila cakap interesting, what do you mean interesting? Cakap di Terengganu telah melahirkan ramai jutawan yang jual puluh ekor. Betul tak? Dia tak marah tu. Yang penting tu, opening tu penting. Bila kita tanya dia, "Oh, where are you from?" "Oh, okay, Terengganu." "Oh, puji sikit." Lepas tu, "What are you doing actually? Apa yang you buat sekarang?" Oh, dia kata dia buat perniagaan macam ni. Jack sikit lagi. You berniaga pasti berjaya. Tengok muka you pun tengok muka berjaya ni. Jawapan dia akan kata, "Taklah, biasa sajalah, ekonomi tak baiklah, bla bla." Dia cakap apa, peduli dia. Betul? So kita tanya minat nak mengenali dia. Bila kita banyak tanya, lama-lama dia penat. Tahu tak dia penat? You tanya soalan pendek, dia jawab jawapan panjang. Lama-lama penat tak? So bila dia penat, dia akan fikir, daripada aku jawab lebih baik saya tanya. Maka apa berlaku? You punya turn, jawab. Dia tanya you soalan, you jawab. So bila dia tanya kita soalan, "Where are you from?" Cakap apa? Ya, cakaplah negeri kita kan. "I'm from Selangor for example." Okay. "Then what are you doing?" Cakaplah kejayaan kita. Cakap kejayaan kita. Okay, "I'm an engineer, but I'm a full-time researcher." Sepenuh masa mengkaji. What? I love to do research about religion. Why? Sebab kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, macam-macam bangsa, macam-macam agama. Sedih tau, kita duduk lama bersama sebuah negara, tapi kita tidak mengenali kepercayaan satu sama lain. Sangat sedih. Kita tak kenal. Kadang-kadang kita akan buat perkara yang menyinggung perasaan satu sama lain. Saya rasa sangat penting untuk rakyat Malaysia mengenali kepercayaan satu sama lain. Pantang larang satu agama kita, satu sama lain. Kita perlu tahu semua ini supaya kita hormat. Bagi contohlah, tengok ya. Kalau kita tak tahu kepercayaan satu agama, kita mungkin akan buat sesuatu yang menyinggung perasaan mereka. Okey, tanya dia, "You pernah pergi tak kenduri orang Melayu atau orang Islam lah?" Dia kata, "Pasti pernah punya lah." Pernah tengok tak kenduri Melayu ataupun orang Islam, dia ada sediakan macam-macam makanan yang best-best. Contohnya, sambal masak udang, ayam masak rendang, ada kerbau pendek masak kari. Bukan kerbau pendek, kerbau aja. Kerbau masak kari. Lepas tu apa-apa lagi kan? Kalau orang bukan Islam dia pergi tempat kita, kalau dia orang Hindu, kita menyinggung perasaan dia tak? Orang Hindu tak makan daging, kita masak daging, masak kari. Apa perasaan mereka? Orang Cina yang menyembah Kuan Yin,
Dia tak makan daging, kita serve dia daging. Menyinggung perasaan mereka ke tidak? Bagi mereka daging lembu adalah suci, sacred, tak boleh makan. Tapi kita peduli tak? Sebab kita tak tahu sensitivity mereka. Kita tak tahu mereka punya agama tak makan daging. Kita pula serve daging. Kita menyinggung perasaan mereka tak? Kita dah menyinggung perasaan orang bukan Islam sudah berpuluh-puluh tahun di Malaysia. Tak faham tak? Tak apa, kita terbalikkan cerita. You pergi rumah dia tahun baru Cina, dia pun masak udang, masak sambal, ayam masak rendang, kari masak kerbau pendek. Tadi tu kerbau, ini kerbau pendek. Apa perasaan kamu semua? Halo? You rasa tak orang menghina kamu? Selama ini kita hina orang macam mana? Kadang-kadang kita jumpa orang jiran kita vegetarian. Kita mana peduli, janji kita halal, dia mesti halal. Oh tak engkau. Kalau dia vegetarian, kita kena belikan makanan tu daripada restoran vegetarian khas untuk keluarga dia. Itu baru kita ikhlas nak jumpa orang. Maksud saya, kalau kita tidak memahami kepercayaan satu-satu agama, kita mungkin akan buat perkara yang menyinggung perasaan mereka. So bila kita cakap dengan non-Muslim tu, apa otak dia fikir? Wow, this Muslim is very reasonable. This Muslim is very understanding. Betul ke tak betul? Cakap dengan dia. Kita duduk di suatu masyarakat yang begitu berbilang kaum, macam-macam agama. Tetapi sedihnya, masyarakat di Malaysia belum bersedia boleh duduk berbincang agama secara terbuka, berdialog, berdebat. Belum. Dia tak macam orang barat. Orang barat, orang Amerika, mereka sangat terbuka. Dia boleh bincang, boleh berdialog, boleh berdebat. Selepas itu kita pergi makan bersama. Mereka tak ada masalah. Tapi di Malaysia kita belum bersedia. Kita belum bersedia. Kita punya pemikiran belum sampai tahap begitu. Sebab itulah penting kita mengenali satu sama lain. Bila kita nak bincang agama, cakap dengan dia. Kita kena bincang persamaan, bukan bincang perbezaan. Tahu tak persamaan? Kita bagi laluan azan dulu.
Kita akan sambung sedikit lagi. Dan kalau boleh lepas ini kita, kalau boleh sediakan soalan lah. Kalau siapa-siapa yang nak tanya lebih lanjut lagi apa-apa tentang dakwah, teknik dan sebagainya, kita akan bincang. Dan bagi saya perbincangan ini penting. Tadi sambung ya. Okey. Kalau bincang dengan mereka, cakap dengan mereka, kalau kita nak bincang agama, kita sepatutnya bincang persamaan, bukan bincang perbezaan. Sebenarnya bila bincang persamaan, ini tuntutan dalam Quran. Yang Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Allah suruh kita katakan kepada ahli kitab, marilah kepada kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Cari persamaan. So, cari persamaan itulah yang sebenarnya kalau kita faham, bila cari persamaan, dia bawa kelebihan kepada kita orang Islam. Boleh faham tak? Nak saya bagi contoh? Okey. Kalau saya berdakwah dengan seorang sahabat Kristian saya, dia gunakan Bible, saya gunakan Quran. Kita cari persamaan. Alhamdulillah, kita dapat bincang 20 persamaan. 20 perkara dalam Bible dan 20 perkara dalam Quran persamaan. Tahu tak apa yang telah berlaku? Kalau bincang perbezaan, pasti kita tak lama, tak tahan lama kan? Cepatlah, lepas kali yang kedua tak bincang lagi kan. Tapi kalau kita bincang persamaan, kawan Kristian kita ni secara tak sengaja sudah faham 20 perkara dalam Quran. Kalau kita bincang 50 persamaan, dia sudah faham 50 perkara dalam Quran. Sebenarnya persamaan ini semua bawa kelebihan kepada kita orang Islam. Saya bagi contoh. Kalau kita tanya dia, you punya agama ajar percaya kepada berapa Tuhan? Kristian secara umumnya akan kata satu. Dan dalil yang biasa dia akan bagi sama ada Deuteronomy chapter 6 bersama 4 atau Mark chapter 12 bersama 29. Syamal Israelu adalah ilahanun aduna ihad. Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu adalah Tuhan yang ihad, ahud, ahad, tunggal, esa. Kitab dia kata esa, tunggal. Quran kata apa? Suratul Ikhlas surah ke-112 ayat nombor 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal, esa, ahad. Betul ke tidak? Nampak tak? Quran kata Tuhan satu, Bible kata Tuhan satu. Nampak tak persamaan? Tetapi orang Kristian, kepercayaan mereka Tuhan satu ke tiga dalam satu. Gereja ajar satu ke tiga dalam satu. Gereja ajar mereka Tuhan tiga dalam satu. Hai? Quran kata Tuhan satu, Bible kata Tuhan satu, Kristian ajar tiga dalam satu. Siapa yang goyang? Halo? Quran kata haram makan kerbau pendek. Tak haram? Banyak ayat dalam Quran sebutkan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173, surah Al-Maidah surah kelima ayat nombor 3, surah Al-Am surah ke-6 ayat 145, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 115. So Quran banyak ayat sebut tentang apa? Haram makan daging khinzir, betul? Tanya dia, you punya kitab boleh makan tak? Dalam kitab dia sama juga sebut haram makan daging khinzir. Disebut dalam Leviticus bab 11 ayat 7 dan 8, Deuteronomy bab 14 ayat 8, Isaiah bab 65 ayat 2 hingga 5. Dalam Bible sebut apa? Thou shalt not eat the flesh of the swine. It is unclean for you. Thou shalt not touch it. Bible kata apa? Kamu tak seharusnya makan daging khinzir, dia kata. Dia tidak bersih, dia tidak suci bagi kamu. Dan kamu tak seharus sentuh pun. Kitab dia kata sentuh pun tak boleh. Tapi orang Kristian hari ini, kitab dia kata haram, kitab Quran pun kata haram, Kristian makan babi tak? So siapa goyang? Akhirnya kita tahu tak dia akan fikir apa? Kitab Tuhan kata tak boleh,
Kita kata boleh. Gereja ajar boleh. Kalau kita dapat bincang 50 persamaan, pening tak dia? Dalam Quran sebut, lelaki dan wanita perlu tutup aurat. Betul ke tak betul? Bukan wanita perlu tutup aurat. Lelaki dan wanita. Mula dengan lelaki dulu. Surah An-Nur, surah ke-24, ayat 30 untuk lelaki, 31 untuk wanita. Tapi tutup aurat juga sebut dalam Bible. In the book of 1 Corinthians, chapter number 11, verse number 5 and 6 untuk wanita. 9, 10, 11 untuk lelaki. Dia juga sebut tentang tutup aurat. Dalam Bible disebut, for women who doesn't cover their hair, dishonor their head, and it's better for their hair to be shaven. And if you don't want to be shaven, then cover your head. Dia kata, wanita ni kalau tidak tutup rambutnya, tidak menghormati kepalanya. Okey, lebih baik dibotakkan. Siapa kata? Kitab ni kan. Oh, tak tutup aurat, tak tutup kepala kena dibotakkan. Kalau tak dibotakkan, tutup kepala kamu. Kitab dia perintah tak tutup aurat untuk wanita? Quran sebut tak untuk wanita tutup aurat? Ayat 31 tadi. Tapi orang Kristian hari ini tutup aurat tak? Kitab tutup begitu, kitab tutup begitu, tapi orang Islam ikut, orang Kristian tak ikut. Kalau kita tunjuk semua persamaan macam ni, saya rasa dia tak boleh tidur main nightmare. So, ini salah satu cara cari persamaan. Dia tak boleh marah-marah sebab kitab dia ada sebut. Cut. Nah, kalau nak bincang, jangan kita bincang hanya interfaith. Jangan bincang intrafaith. Tahu bezanya tak interfaith dan intrafaith? Contoh, kalau kita nak berhujah, kita hanya bincang tentang interfaith. Kalau saya tak faham apa itu Good Friday, saya tanyalah kawan Kristian saya, actually, what is the significance of Good Friday? What is Good Friday is all about? Dia terangkan. Oh, dia kata, Jesus Christ died for our sin. Oh, that is Good Friday for you. Now I understand. Cukuplah. Ini panggil interfaith. Intrafaith maksudnya apa? Hey, my dear friend, you say Jesus is God, and then you say people kill him. Then you say when no, he killed sons of God, then you say it's Good Friday. What logic is that? Itu dipanggil intrafaith. Kita mempersoalkan kepercayaan dia. Janganlah kita hanya bincang interfaith. Saya nak ambil tahu you punya kepercayaan, you ambil tahu saya punya kepercayaan. Dan bukan kita berdebat dengan berhujah tentang perkara-perkara yang kita tak setuju tu. Boleh faham tak? Sebab itulah berdialog mesti dialog interfaith, bukan intrafaith. Cakap dengan dia lah, I'm very open. Saya sangat terbuka. Saya nak cari kebenaran. Apa-apa kebenaran yang saya jumpa, saya akan terima. Dalam Islam ajar kita cari kebenaran. Apa-apa yang benar, kalau saya jumpa, saya akan terima. Termasuklah kalaulah kebenaran dalam kitab kamu, dalam ajaran Kristian contohnya. Okey, kebenaranlah ajaran agama Kristian. Kalau betul-betul terbukti Islam tu salah, Kristian tu betul, saya akan tinggalkan agama Islam dan saya akan memeluk agama Kristian. Saya tak akan jadi begitu bodoh kekal dalam agama yang terbukti salah. You tahu tak saya tengah cakap apa? Saya nak tunggu dia jawab. Saya pun sama dengan you, saya setuju dengan you. Dia rasa dia berani cakap tak? Halo? Faham tak cakap apa? So bila bincang dengan dia, cakap dengan dia, bila kita dah bincang agama, yang paling pentinglah niat kita lah bagi saya. Dalam Islam, our intention, niat kita. Kalau kita dengan niat jujur nak cari kebenaran, terus terang cakap dengan dia. Kalau niat kamu jujur nak cari kebenaran, maksudnya kamu jujur, kamu jumpa kebenaran, kamu akan terima. Kalau kita niat jujur, walaupun kebatilan yang meyakinkan kita, walaupun kebatilan meyakinkan kita, tetap Allah tidak akan salahkan kita. You see, if you are sincere to search for the truth, even the falsehood convince you. Sometimes when we present Islam, we present in a very bad way, we present in a very negative way, or we present in a very weak way. Cara kita present sangat lemah. Dan agama lain punya penyampaian lebih baik, kadang-kadang menyebabkan kita pilih agama lain dan pilih Islam. Tapi kalau kita jujur, tetap Tuhan tak akan salahkan kamu. Saya nak bagi tahu dia, kalau kamu jujur cari kebenaran, nak buat dia, datang dengan niat yang jujur. Okay, kalau kebatilan meyakinkan kamu, tetap Allah atau Tuhan tak akan salahkan kamu.
Kalau saya bincang semua ini, kalau ada masa, lepas tu saya akan tunjukkan tadi saya cakap pencipta dengan ciptaan tadi. Percayalah kata saya, dia punya akidah akan goyang gila-gila. Sebab apa? Sebab saya dah bagi dia tahu Tuhan yang dia sembah selama ini tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Boleh faham? So ini sedikit teknik yang saya bagi. Kalau ada masa saya akan bagi banyak lagi. Tapi boleh tak kita buka untuk sesi soal jawab? Siapa nak tanya soalan, silakan. Tentang teknik dakwah lah kalau boleh. Ataupun soalan-soalan lain pun boleh. Silakan. Okey, sahabat tanya, macam mana nak mula berdakwah bila kita jumpa orang kat tepi jalan atau tengah duduk bas ataupun dalam kapal terbang. Kita kena faham, kita punya customer ni, kita punya prospek ni ada banyak kategori kan. Ada yang orang yang kita akan jumpa seumur hidup sekali saja. Macam duduk kapal terbang, you jumpa orang ini daripada Nigeria ke, daripada England ke, kadang-kadang duduk sebelah kamu, non-Muslim. So, mungkin kamu ada beberapa jam bersama. Itu mungkin kali yang pertama dan kali yang terakhir. Betul? So, you kena ambil peluang untuk menyampaikan Islam kepada dia. Ataupun ada orang yang kita duduk bas, kadang-kadang hanya 5 minit saja kita ada peluang bercakap. Sebab itulah tadi saya bagi teknik berapa? Dalam 2-3 minit boleh selesai tadi tu. Pencipta dengan ciptaan. Yang kedua, kalau ada banyak masa, saya akan bincang teknik lain. Contohnya, saya akan terangkan tentang penemuan sains yang paling hebat. Tahu tak penemuan sains yang paling hebat dalam abad yang ke-20? Siapa tahu? Apa tu? The greatest discovery by the modern scientists in the 20th century. Iaitu alam ini sentiasa berkembang. Alam ini sentiasa berkembang. Ini penemuan yang paling hebat dalam abad yang ke-20. Dan penemuan ini membuktikan 2 perkara. Iaitu alam ini dicipta, wujudnya pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah pencipta yang sebenar? Dia bantu kita di sini. Daripada penemuan sains ini, dia bagi tahu kita secara indirect siapakah Tuhan yang sebenar. Contoh, kalau kita biasa dengar tak Big Bang? Big Bang kenal kan? Sebenarnya saintis ditemui sekarang, alam ini sentiasa berkembang. Ikut masa berkembang. Tak pernah berhenti. Itu ikut masa. Alam ini sentiasa berkembang. Saya tak cerita panjang kan, pendek saja. Dan kemudian Stephen Hawking. Pernah baca tak buku Stephen Hawking, The Brief History of Time? Dia buat kira-kiraan, calculation. Kalau ikut masa, alam ni sentiasa berkembang. Macam kita tiup belon lah. Dia berkembang. Kalau berterusan tiup, dia berterusan berkembang kan. Kalau you lepaskan angin sedikit-sedikit, apa akan berlaku? Belon tu akan jadi mengecil. Betul tak? Atau mengecut. Betul tak? Alam ni pun sama kan. Ikut masa dia berkembang. Kalau you kembali kepada masa, apa yang berlaku? Alam ni akan mengecil. Mengikut kiraan, dia dapat kira alam ni sampai satu tahap dia akan jadi setitik. Atau orang putih kata a point of singularity. Maksudnya apa? Maksudnya pakar saintis dapat temui rupa-rupanya alam yang kita duduk hari ini mempunyai permulaan. There is a beginning for this universe. Because sampai setitik. Masalahnya, walaupun Stephen Hawking tak percaya kepada Tuhan, sebab dia saintis. Saintis adalah sesuatu yang mesti boleh buktikan. Boleh buktikan. Tapi dia tak boleh kira sebelum setitik. So dia tak tahu nak cerita macam mana. So sebelum setitik ni, kalau kita gunakan sudut Islam, keterangannya adalah pencipta Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta setitik itu. Daripada setitik itu, alam ini sentiasa berkembang, makan masa lebih kurang 14 bilion tahun. Terjadilah alam yang kita ada hari ini. Kalau erti kata lain,
daripada penemuan ini boleh bantu kita memahami alam ini dicipta, wujudnya pencipta. Boleh faham? Kalau ada masalah, sambung lagi, belum habis. Persoalan sekarang, mana satu pencipta? Mana satu Tuhan? Dalam pasaran kan banyak Tuhan. Halo? Banyak Tuhan kan? Mana satu? So, sains, kalau kita ada asas kefahaman sains senang sedikit. Masih ingat lagi tak kita belajar fizik kat sekolah? Segala-gala dalam alam ini, kecil sangat. Segala-gala dalam alam ini, semuanya mesti ada masa, ruang dan jisim. Segala-gala dalam alam ini semua terikat kepada masa, terikat kepada ruang, terikat kepada jisim. Belajarlah fizik. Betul ke tak betul? Is there any one of you expert in physics? Remember you study physics? Wah, orang ni semua merendah diri. Tak mau cakap. Bila mu'alaf tanya pun tak nak jawab. Kan you mukallaf. So, kalau kita belajar fizik, dia sains, segala-gala dalam alam ni mesti dia terikat kepada masa, ruang dan jisim. Alam ini. Tapi sebelum alam ini dicipta, ada tak masa, ruang dan jisim? Tak ada masa, tak ada ruang, tak ada jisim. Sebab bila Tuhan menciptakan alam ini, dia ciptakan alam ini bersama-sama dengan dia ada masa, ada ruang, ada jisim. Sebab itulah tak ada sesiapa manusia di dunia ini boleh tahu apa yang akan berlaku esok. Sebab kita terikat kepada masa. Tapi sebelum alam ini dicipta, ada masa, ruang dan jisim tak? Tak ada. Tapi pencipta wujud tak? Wujud. Maksudnya sains bagi tahu kita secara indirect, pencipta yang sebenarnya menciptakan alam ini, dia di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Maksudnya dia tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Boleh faham ke? Pencipta yang sebenar tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Sebab itulah dalam alam ini kita semua tak ada manusia boleh tahu apa yang akan berlaku esok. Hari-hari kita kata Allah tahu segala-galanya. Pernah dengar tak orang kata? Ustaz kata. Macam mana kita nak buktikan Allah tahu segala-galanya? Allah tahu apa yang segala-gala yang apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku sampai bila-bila pun Allah tahu tak semua tu. Macam mana kita boleh buktikan Allah tahu? Sainslah aja kita boleh buktikan hari ini, iaitu Allah tak terikat kepada masa. Kita semua jatuh kepada masa. Allah di luar daripada aliran masa. Sebab itulah Allah tahu apa yang telah berlaku, sedang berlaku, apa yang akan berlaku. Dia tahu semua ini. Kita tak tahu, kita terikat kepada masa sampai baru tahu. So, syarat untuk menjadi pencipta yang paling minimum, dia mesti di luar daripada aliran masa, tak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Tanya dia lah. Tunjukkan saya satu Tuhan yang tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Tengok Tuhan-Tuhan dalam pasaran, kebanyakan orang yang sembah punya Tuhan. Contohnya Jesus, Buddha, Kuan Yin, Ganesha, Krishna, Murugan. Apa-apa namalah nama Tuhan. Topik Kong, 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 Tuti, Kong, Om. You bagilah nama semua. Semua, dikatakan semua mereka ni terikat tak kepada masa, ruang dan jisim. Masa sains bagi tahu kita, ini semua ni bukan pencipta lah. Mereka ni adalah ciptaan. Yang menjadi pencipta, syaratnya minimum di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Dan ini masa, ruang dan jisim menjawab satu soalan dalam Quran yang kita selalu baca, surah Ikhlas, surah ke-112 ayat nombor 2. Allahus Samad. Samad maksudnya bukan tidak bergantung kepada apa-apa, bukan saja itu. Dan samad juga tidak berarti tidak ada permulaan, tak ada akhir. Samad juga berarti tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim. Tunjukkan saya satu Tuhan dalam pasaran yang terikat kepada masa, ruang dan jisim. Inilah caranya kita memperkenalkan Islam kepada orang. Tengoklah orang tu, kalau orang tu berpelajaran, dia gunakan ini. Orang yang biasa, tengok dia ada banyak-banyak cara untuk berhujah. Ini salah satu cara yang kita boleh dakwah kepada orang yang kita jumpa. Yang tadi 3-5 minit, yang satu lagi ini mungkin dalam 20 minit. Kalau ada masa kita boleh bincang berjam-jam. Tengok masa-masa. So kita kena bersedialah hujah-hujah kita. Bila jumpa orang 5 minit dakwah macam ni, 20 minit dakwah macam ni, 2-3 jam dakwah macam tu. Itulah caranya. Satu contohlah, wallahu alam.
Ada soalan lain? Silakan. Satu daripada masalah yang ada image. Contoh? Di dunia ini yang sedang dianggap sebagai satu agama yang menggalakkan kekejaman dan sebagainya. Jadi kebanyakan daripada orang bukan Islam tidak berdakwah, tidak ada konsep lagi. Jadi bagaimana cara kita mengatasi itu? Macam mana cara kita nak mengatasi bila orang sudah, otak dia sudah fikir Islam ni agama teroris, betul lah. Islam agama pengganas dan sebagainya. Sebab itulah bila kita dah ada peluang kawan dengan orang, sebelum nak bincang agama, cepat-cepatlah buat safeguard. Tak faham? Cepat-cepat beli insurans. Bukan beli insurans itu macam insurans lah. Insurans maksudnya ada peluang semasa kita bincang dengan kawan non-Muslim, bila ada peluang masuk saja cepat-cepat cakap dengan dia. You know or not? Tahu tak? Dalam Islam ni kita ada di dunia ni kita ada dua jenis Islam tau. Dua jenis. Ya, dia satu jenis dia Islam sebab mak bapak dia Islam. Bukan dia pilih Islam tau, sebab mak bapak dia Islam. Satu lagi jenis, mereka beragama Islam sebab mereka Islam atas pilihan mereka, atas kefahaman mereka, dan mereka mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kita bagi tahu dia ada dua jenis. Bila kita dah bagi tahu, lain kali bila kita berhujah dengan dia, tiba-tiba dia cakap apa? Lu cakap Islam baik, tapi tengok orang Islam, tengok orang Islam. Dan so kita jawab apa? Lu ingat lagi tak? Hari itu ingat lagi tak? Saya bagi tahu you, Islam ada dua jenis. You lupakah? Islam ada dua jenis. You cakap tu memang betul. You cakap yang kategori yang pertama. Mereka Islam sebab mak bapak dia Islam. You cakap tu betul, saya setuju. Tapi kalau you betul-betul mau faham Islam, you kena nak tengok orang Islam yang mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Boleh faham kan? So bila dia attack macam mana pun, I agree with you, but you are referring to this group. Tapi kalau nak faham Islam, you kena lihat orang Islam yang mengamalkan Islam berdasarkan kitab Al-Quran dan sunnah. Cakap dengan dia, setuju tak? Semua agama ada banyak pengikut yang baik, sedikit penganut yang kurang asam dan tak baik. Setuju tak? Macam contoh, kalau saya kata agama Buddha, setuju tak? Ramai orang beragama Buddha yang baik, sikit yang tak baik. Ramai orang Kristian yang baik, sikit tak baik. Ramai orang Hindu yang baik, sikit tak baik. Ramai orang Islam yang baik, sikit tak baik. Betul tak? Setiap agama dia ada penganut yang taat kepada ajaran agama tu, dia ada penganut yang tak taat. Kalau kita nak faham mana-mana satu agama, lihat penganut ke, lihat kitabnya, ajaran kitabnya. So kita nak buat dia faham. You want to know about the religion, look at the scriptures. Nampak? Kita dah buat safeguard. Kita bawa dia untuk nak faham Islam, nak faham agama. Jangan lihat watak orang Islam, tengok apa ajaran Islam. Itu baru adil kan? Kalau dia tak faham lagi, cakap dengan dia, saya bagi you satu BMW latest model punya, bulletproof, waterproof, soundproof, semua proof kan, mungkin 1 juta ringgit. Bagus tak kereta tu? You bagi satu orang yang baru pas, baru dapat license punya, letak P punya, dia bawa laju, dia pergi langgar itu lori, itu BMW hancur. Salahkan itu BMW tak bagus ke? Salahkan driver itu tak bagus. Halo? Faham tak? Kalau saya bagi you kitab yang terbaik, you letak orang Islam yang tak ikut ajaran Islam, ajaran kitab tu, you salahkan orang Islam tu ke salahkan kitab tu, agama tu? Faham tak saya cakap apa? This is how we make them understand. Kalau orang turun, cakap dengan dia, kita duduk di Malaysia, katakan orang Islam teroris. Kita duduk di Malaysia, kita dah merdeka 60 tahun. Adakah orang Islam, ada orang Islam pengganas, dia pergi kacau you semua? Kita duduk 60 tahun di Malaysia. Peace tak? Ada masalah tak? Gaduh tak tentang isu agama?
Orang Islam bully kamu atau tak? Orang Islam gunakan senjata pergi memerangi kamu ada? Boleh faham kan ni? So boleh bagi dia macam-macam contoh. Wallahu alam. Ada lagi tak soalan? Wah, orang depan saya tanya, belakang tak ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, boleh tak? Ini komen kan? Komen saya tak cakap apa-apalah. Tapi soalan kamu apa soalan? What is your questions? Kalau nanti perbandingan, maksudnya Amerika dengan Barat, katanya Amerika lebih faham, lebih terbuka berbanding dengan Malaysia. Tapi sebenarnya di sana lebih faham berbanding. Terima kasih soalan yang bagus. Saya tak kata, dan kalau you dengar ada rakam, boleh tengok balik rakaman tadi. Saya kata kalau kita lihat di Barat, mereka lebih terbuka untuk berdialog, berbincang agama. Mereka boleh berhujah, boleh berdebat, boleh berdialog secara terbuka. Dan selepas itu mereka masih lagi boleh duduk bersama, makan minum, boleh bercakap. Itu poin saya. Saya tak kata banding Malaysia dengan Amerika. You understand tak? Saya hanya banding dengan, saya cakap di sana, kita di Malaysia, kita tak berani nak berdebat. Dikejut. Wallahu alam. Terima kasih banyak sahabat. Thanks for your comment. Silakan soalan seterusnya. Saya ada dua soalan. Tapi sebelum tu Satu-satu boleh tak? Saya orang tua. tapi senario dia tadi, saya ada beberapa kawan. Dia memang jadi baik dengan saya. Dia kekuasaan non-Muslim. Ada Chinese, ada 2-3 orang dan ada Indian. Jadi dia jadi baik dengan saya. Jadi macam tuan cerita tadi, kita friendship. Tapi soalan saya yang pertama, masa bilakah kita nak terus lock in, kita nak finalize, hendaklah kamu Islam? Satu. Soalan timing dia tu, masa bila dan bagaimana? Ikut pengalaman tuan lah. Soalan yang kedua, kita kat Malaysia ni, kita ada pejabat agama, kita ada perkim, kita punya mentaliti orang Melayu. Selalu kita fikir kalau orang masuk Islam, pergi belajar kat perkim. Dan kita letak tangan. Macam tu. Jadi saya rasa, kita sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab lah. Kita bagi dia hadiah, kita tolong dia, kalau musafir, orang Islam dan sebagainya. Jadi pengalaman tuan lah. Okey, sekian. Terima kasih. Saya hanya ingat soalan pertama. Kan dia kata, saya orang tua. Saya jawab yang pertama dulu ya. You ada kawan non-Muslim. Bilakah masa yang sesuai nak ajak dia masuk Islam? Betulkah? Sebelum masa yang sesuai, masa yang paling penting datang belajar dulu. You see, I can't give you I tak boleh kasih you satu tablet telan, you sudah tahu cakap macam saya tau. You nak belajar berdakwah, nak tahu teknik berdakwah, cara berhujah, you kena datang kelas belajar. Nak main bola, you panggillah siapa ajar you pun. Kalau tak turun padang, pergi physical training, pergi belajar macam mana nak main, bincang strategi, you memang tak akan tahu main bola. Kaki akan jadi bangku. Poin saya, bilakah masa yang sesuai? Sebenarnya
You tahu, saya tak tahu. Sebab you orang campur dengan dia. Bila you hujan dengan dia, kadang-kadang you kawan dengan dia, ada peluang tahu, you boleh dakwah. Tapi sebabkan you tak tahu bila mau masuk, bila mau bincang, bila mau berhenti, bila mau ajak dia masuk Islam. Dia ada cara. Sebab saya tak kenal kawan you, saya tak boleh bagi you satu cara, saya punya cara untuk, tak satu cara untuk digunakan untuk semua keadaan. Tak ada. Setiap orang lain-lain. Ada orang you kena gunakan banyak logik. Ada orang kamu mesti mampu menjawab soalan, segala soalan yang ditanya, you mampu jawab tak? Kadang-kadang dia tak setuju dengan beberapa isu tentang Islam. Kita mampu nak hujah tak? Boleh faham tak saya cakap apa? So, nak ajak orang masuk Islam, yang pertama, selesaikan salah faham dia dulu. Itu satu cara. Kedua, biar dia mengenali pencipta. Ketiga, kita Islamkan dia dulu. Faham tak apa Islamkan dia dulu? Kalau dia sudah faham mengenali pencipta tadi, kalau dia faham, maka kita terus kata, brother, technically you already a Muslim. Your understanding, you already a Muslim. Kita Islamkan dia dulu. Faham tak cara macam ni? Islamkan dia dulu. Bukan pergi daftar dulu, Islamkan dulu. Itu caranya. So kadang-kadang dia kata, are you sure? Yes. Because only Muslim belief is la ilaha illallah. There's no God deserve to be worshipped. No other God except Allah. You already have this understanding, which means technically you already a Muslim. So welcome to Islam. Faham ni? So saya tak boleh bagi you, melainkan you terangkan kawan you macam mana, agama dia apa, biasanya dia tanya apa soalan. You bagi I more detail, saya boleh bagi jawapan. Tapi you cakap umum, saya bagi jawapan umum. Boleh ke? Okey, soalan kedua. Lupa. Kadang-kadang you tanyalah berapa banyak soalan, saya ingat satu saja. Okey, kawan ni dia minat dengan Islam. Minat. Okey, dia minat dengan Islam. Jadi kita tak tahu macam mana nak handle dia. Maknanya dari segi dari segi nak belajar, dia kena belajar solat, dia kena belajar Quran, authorities atau bantuan-bantuan ke, kalau ada nak bagi ke satu-satu dengan NGO ke. Jadi macam mana kita nak betul-betul bila dia nak masuk Islam tu, dia kena stay Islam. Itu dia. Kalau dia minat nak masuk Islam, apa seharus kamu buat? Betul? Datang belajar dengan saya ajar kamu, kamu ajar dia. Minat, apa nak buat selepas itu? You kena ajar dia Islam. Ataupun kalau you rasa you belum bersedia nak mengajar, you bawa dia, buat appointment dengan saya, jumpa saya. Saya mengajar di depan you, ajar dia, you belajar. You kena tulis. Sebab saya tak akan buat tiap-tiap kali bagi kamu. Saya tunjuk you satu kali. Lain kali you gunakan hujah ini, pergilah terangkan kepada yang lain. So that's the only way that we duplicate. Kalau tidak, saya tak ada masalah. Hari-hari saya punya kerja, selesai you punya masalah aja. Ada kawan lim tolong, ada kawan lim tolong. You ingat aku apa? Tak ada kerja lain mau buat. So kami ada buat khusus untuk melatih, khusus untuk mengajar macam mana buat dakwah. Tapi orang tak nak datang, tak nak belajar. Tapi bila ada kes nak minta orang tolong. Halo? Macam contoh hujung minggu ni, Sabtu dan Ahad, 11, 12 hari bulan. Office saya di sini aja, Wangsa Maju. Di Wangsa Maju. Kami ada 2 hari khusus metodologi dakwah, macam mana nak berdakwah, teknik berdakwah. Itu semua akan dibincang di situ. So kalau ada minat, datang khusus itu. Lepas tu you dah belajar, you pergi terangkan kepada kawan-kawan yang minat tentang Islam tu. Boleh ke? Sebab orang yang minat Islam ni, kita kena terangkan akidah Islam dulu. Jangan pergi bincang perkara-perkara lain dulu. Dia mengenali Allah dulu. Bahawa kita buat dia faham bahawa tiada Tuhan layak disembah melainkan Allah. First dulu. Lepas tu baru kita terangkan apa itu agama Islam, step by step bagi dia. Boleh kan? Okey, so ini contoh. Wallahu alam. Ada soalan lagi sebelum kita berhenti? 5 4. Okey, soalan yang terakhir, silakan. Ya, silakan. Apa? Efektif sangat, okey.
dia mengingat ramai yang masuk Islam dalam konteks tersebut. Jadi apa pendapat Ustaz? Bagus lah tu. Kalau dia berdakwah, ramai dia bercakap, ramai orang masuk Islam, itulah bagus. Dekat sikit. Macam mana dia boleh efektif sangat? Yang pertama, macam mana dakwah Dr. Zakir Naik begitu berkesan? Dia punya cerita panjang lah. Dia medical doctor. Dia bukan ustaz. Dia bukan hafiz. Dia medical doctor. Tetapi bila dia tonton debat Sheikh Ahmad Didat, buat dia minat nak belajar perbandingan agama. Sebab dia dapat tahu cara berdakwah Sheikh Ahmad Didat telah bawa jutah orang masuk Islam. Artinya perbandingan agama, teknik yang paling berkesan untuk berdakwah. Maka dia pergi belajar teknik Sheikh Ahmad Didat. Okey? Di situ dia kembangkan hujah tu. Dia kembangkan hujah. Okey? Dia masuk logik, dia masuk scientific, dia masuk fitrah, pendekatan fitrah, dia masuk hujah melalui kitab, dia masuk hujah menggunakan macam-macam kaedah dia gunakan untuk buat orang faham. So saya rasa cara hujahnya, penyampaian dia, dan dia gunakan cara bila dia berhujah, dia tak akan ceramah di sini macam ni. Dia akan ceramah dengan lampu, sound system, kamera, akan ada 5-8 biji kamera. Dia akan buat rakaman dan buat yang terbaik. Supaya apa? Dia boleh rakam, boleh masuk dalam itu gunakan satelit untuk orang boleh tengok PIS TV satu dunia. So, dia dapat tahu bahawa cara macam ni lah. Okey? Kita Islam nak sampaikan kepada orang bukan Islam, kena cara yang professional, yang high class punya. Tak, selama ni kita bicara ceramah semua cincai-cincai, betul tak? Tapi dia buat high class punya supaya satu dunia orang tengok Islam cantik, hebat. So cara keterangan ni sangat-sangat bagus. So dia berkesan sebab dia bukan saja mewarisi cara Syekh Ahmad Didat, dia kembang lagi dengan cara yang lebih baik lagi. Boleh faham ke? Sebab itulah Syekh Dr. Zakir Naik begitu berkesan. Tiap-tiap kali ceramah memang ada orang masuk Islam. Sangat-sangat hebat. So hari ini pula ada pula orang tak suka dia kat Malaysia. Kalau orang bukan Islam tak suka, saya fahamlah. Sebab mereka risau penganut dia bila dah tengok YouTube dia tertarik kepada Islam. Tapi ada orang Islam pula bantah juga. Apa macam? Sedih kan? Kadang-kadang sedih lah. Okay? So, and bila kita berdakwah, kita sentiasa kena fitnah. Macam Zakir Naik kena fitnah. Dia kena fitnah di UK. Fitnah dia kata dia mengajak kepada orang, cara dia mengajak kepada orang buat penganas, jadi penganas. Mana ada? Saya belajar dengan Zakir Naik. Saya penganaskah? Halo? Di manakah hujahnya? Tahu tak macam mana orang tuduh dia penganas? Sebab orang ambil kata-katanya out of context. Ambil kata-kata Zakir Naik luar daripada konteks. Saya bagi contoh. Salah satu perkara Dr. Zakir Naik cakap, dia terangkan tentang teroris. Tajuk tu, teroris. So dia kata, teroris ini ada macam-macam kategori. Berbeza-beza punya teroris. So dia bagi contoh. Dia kata, contoh pencuri atau perompak, dia nampak polis. Polis jadi teroris untuk dia. Betul ke tak betul? Faham tak? When a robber saw police, the police is terrorist to them. Maksudnya itu perompak ni, polis adalah teroris untuk dia. Betul? Ini kategori yang pertama, teroris yang lain. Betul? Dia bagi banyak contoh. Akhirnya dia cakap apa? Kita orang Islam sepatutnya jadi teroris. Dengar. Dia orang ambil dia out of context. Kita orang Islam sepatutnya jadi teroris. Untuk apa? Untuk negative element of the society. Maksudnya bila orang-orang dalam masyarakat kita nak buat jahat, nak rompak, nak bunuh, nak buat jahat, dia nampak kita jadi teroris untuk dia. Kita macam polis untuk dia. Bukan kita pergi buat bunuh orang, buat teroris, buat perkara yang jahat ada orang. Tidak, dia tak pernah ajar begitu. Tapi people quoted out of context.
Macam inilah, kalau orang kontrol media di India, kerajaan kontrol media sana, dia nak buat apa suka hati dia lah kan. So dia difitnah, bukan dia mengajar teroris. Boleh faham tak? So kalau tanya saya sangat kagum dengan cara pendekatannya, cara hujahnya, Masya Allah. Banyak yang saya belajar dengan dia. Wallahu alam. Saya haraplah kita bagi sokongan kepada dia. Sekarang ni orang fitnah dia. Kita punya pendakwa, satu-satu pendakwa yang berani pergi satu dunia berdebat dengan padri. Kita memerlukan dia. Kita seharusnya bagi sokongan penuh. Sedihlah ada orang kurang asam lagi kan. Wallahu alam. Okey, masa pun dah lewat. Besok kena kerja kan. Okey, sebelum saya berhenti, untuk pengetahuan muslimin muslimat, ada 2 brosur di luar. Nanti boleh ambil lah brosur ni. Brosur yang pertama ni tentang BCP, Being Compassionate Project. Artinya di Interactive Dakwah Training, setiap 3 bulan kami akan agihkan makanan bantuan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Okey, dan insya-Allah Sabtu ni kita akan mengagihkan kepada lebih kurang 65 hingga 70 keluarga. Okey, dan kalau orang duduk di sini ada mana-mana yang keluarga, kalau kita tahu yang susah, yang memerlukan bantuan, bagilah nama, kontak nama, alamat kepada kami supaya kami boleh masukkan dia dalam list kami, dan setiap bulan kami akan bagi bantuan makanan. Sekurang-kurangnya RM200 lebih lah. Dan kami dah jaga keluarga ini yang sama punya lebih daripada 3 tahun dah. So insya-Allah Sabtu ni kami akan agihkan makanan. Kalau siapa-siapa yang nak tengok, nak tengok macam mana kita buat, nak ikut pergi tengok, boleh juga, supaya you tahu apa yang kami buat. Okey, siapa-siapa yang minat boleh hubungi saya lah selepas ini, insya-Allah boleh ambil ini. Dan tadi kan kita kata kita nak berdakwah kan, setuju tak kita kena faham Islam dulu? Dan insya-Allah di IDT Center mulai April ini, minggu pertama kita akan mula khusus diploma Islamic Studies. Kami ada 6 ustaz, 6 pakar untuk mengajar Islamic Study, 6 subjek. Okey, untuk 6 bulan. Kita mengajar kelas malam, Selasa malam 8.30, 10.30, Khamis malam 8.30, 10.30 untuk 6 bulan. Ada diploma Islamic Study. So siapa-siapa yang minat boleh daftar, tapi ini ada bayaran lah, sebab ini bukan kita punya. Kita apa yang dikutip akan dibayar kepada tenaga pengajar. So untuk 6 bulan 1,500, ada peperiksaan, ada kuis, ada test dan sebagainya. So saya rasa lah kita sekurang-kurangnya seumur hidup kita kena belajarlah Islam secara akademik lah, secara yang betul, supaya kita tahu disiplin Islam. Kalau tidak, kita sentiasa buat silap. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, siapa-siapa yang nak tengok tulisan saya tak nak cakap banyak, boleh tengok di belakang. Dan buku-buku ni semua ni sangat sesuai untuk kita belajar berdakwah. Okey ke? So saya rasa cukuplah setakat ini perkongsian, dan dalam penyampaian saya sekiranya terkasar bahasa, saya minta maaf. Dan satu perkara lagi saya terlupa. Ada satu tabung di belakang yang kami ada satu tabung khas untuk bantuan rohiyah. Sebab kami Interactive Dakwah Training IDT ni menjaga satu perkampungan rohiyah di Pulau Pinang. Satu perkampungan. Mereka ni sangat-sangat miskin, dan satu lagi anak-anak mereka semua tak pelajaran, terbiar begini. So apa yang kami buat, kami buat satu sekolah di situ. Kami mengajar mereka, ajar agama dulu, lepas tu ajar mereka English, bahasa Melayu, sains, matematik dan sebagainya. Kalau kita bagi dia makan, dia boleh kenyang 1 minggu 1 bulan. Kita nak bagi pelajaran kepada anak-anak mereka, supaya mereka dapat keluar daripada kemiskinan, supaya masa depan untuk mereka lebih baguslah. So siapa-siapa yang minat nak sokong projek kami, silakanlah, ada tabung di belakang, di luar nanti insya-Allah. So itu sajalah kongsian malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum.